Buka. Eh? Alright. Okay. So first of all, untuk soalan nombor. Oh, ni go. Okay. So untuk soalan nombor 5 ni, okay, saya akan ulang lah. So basically kita bila kita baca soalan kita tengoklah tapah community college itu charge RM25. So RM25 ni nampak macam tetap je kan. So kita boleh considerkan ni. Okay. And then write a program that receive the number of hours enrolled by student. Okay. Then the student name and student program. Okay. Then calculate the fees that the student should pay. Display name ni. Okay. So very simple, very straightforward. So cuma untuk soalan ni saya akan buat penuh lah untuk PDF. Tapi untuk you all saya tak buat balik lah. Okay. Saya tunjukkan je lah. Okay. So when we read the question, okay, kita kena kenal pasti the first one bila kita kata PDLC, Program Development Life Cycle. Kita nak kenal pasti apa dia punya declaration, apa dia punya input, apa dia punya proses, apa dia punya output. Apa variable yang terlibat lah. Okay. So basically bila kita baca soalan ni, kita tengok variable dia ada berapa yang kita perlu declare. Credit hour, okay. Apa ni? Credit hour fee lah, RM25 ni, credit hour fee. And then kita kena declare student hour, and then student name and student program. Okay. Aside from that, kita juga kena declare student. Nampak tak? Ada 5 benda kita kena. Okay. So 5 benda kita kena declare. Okay, 5 benda declare. Okay. And then untuk input, yang terlibat dalam input, okay, yang terlibat dalam input, okay. Terlibat dalam input ada 1, 2, 3. Student hour, student name dengan student terlibat dalam input. And then terlibat dalam proses, variable yang kita append je lah. Bukan variable yang terlibat, kalau terlibat banyak lah, ada 3 kan. Tapi apa yang kita nak update dalam proses sebenarnya hanyalah student fee. Based on student hour darab dengan credit hour punya charge. Okay. So maksudnya proses ada 1. And then display ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 So output maksudnya ada. So ini yang kita nak buat waktu analisis lah. Kita nak tengok ada berapa variable kita kena declare, ada berapa variable kita kena what we call that. We need to declare, we need to use as input, process and the output. Okay. But the outcome of the step 1 analysis, masa kita buat PDLC, dia akan jadi rupa macam ni. Okay. So ini brief soalan tadi lah. Okay. Kalau ikut nota kita tadi, kita kata declaration ada 5. Credit hour punya harga, dan student hour, student name, student program and then student. Yang ni akan jadi proses nanti lah. Okay. So for the input, kita perlukan the student hour, the student name and the student program. So yang ni kita pindahkan ke bawah. Sebab macam tak logik, masuk hour dulu baru masuk nama kan. Biasa kalau apa-apa program kita masukkan ini namanya hour dulu kan. Okay. Kita masuk nama dulu baru masuk data lain kan. So based on the hour, kita akan darabkan dengan constant credit hour kita untuk dapatkan the total. Okay. And then apa ni namanya, kita akan producekan the output. Nampak So this is how we do analysis. Nampak So analysis macam ni lah kita buat. So the result of analysis part biasanya terhasil lah analysis. So biasanya kalau ikut soalan, okay, kebiasaannya bila dia suruh buat analisis table kan, biasanya soalan dia akan ignore part declaration. Tapi sebab saya nak dia seragam, so saya tambahkan dia. So you boleh lah ignorekan dia declaration. Bergantung pada soalan lah. Biasa dia kata define the input, the process and the output. Dia tak suruh define declaration. Okay, based on your analysis, define your input, your process, your output. You can omit the declaration. Tapi kalau you buat pun tak. Okay. So lagi senang kalau pada saya, lagi senang kalau buat. Kenapa saya suka buat? Saya akan tunjuk. Okay. So once you have this declaration, so
So kenapa saya suka buat? Sebab bila you buat the next step, dalam PDLC, the next step after analysis, you get analysis table. Kalau you tengok textbook kan, namanya modul kan, page 18 dengan 19 tu, during the design stage, kita akan buat sama ada pseudocode ataupun project. Atau jaranglah kita buat dua-dua. But in this case, I have to do both lah untuk example. Walaupun ada dalam buku, supaya kita boleh relate dengan soalan. What else? Okay. Soalan dia, kita masuklah kat sini. Yang dulu soalan daripada WhatsApp tu. And then third, picture. Bye. Ini lah tu. Kan? Ini daripada analisis. Itu dia soalannya. So, kita boleh. Kita nak ambil Puspa. Okay. Is it? Dah buat dah? Puspa itu boleh tu. Kan? Buat So, inilah soalan dia. Okay. So after you dapat analisis dia, so based on this one, kenapa saya suka buat declaration? Sebab kalau kita tengok dalam buku pun, kebiasaannya dia dia tak buat declaration lah. So cara mudah, instead of buat macam dalam buku, kita juga boleh buat benda yang sama. Nampak? So bila kita buat analisis table, kita cantik-cantik macam ni. Okay. Untuk projek nanti jadi senang lah. Untuk buat pseudocode dia jadi senang, just copy to paste. Okay. Nampak? So nampak tak berubah. Yang berubah yang saya tak merah ni je. Untuk input ada get, untuk output ada display. Itu je yang berubah. Get tu maksudnya ada input. Okay? Display tu maksudnya ada output. Okay? You boleh pakai either get ke, from ke, istilah input pun kat situ boleh. Okay? And then output you boleh pakai istilah display ke, print ke. Kalau you tak nak letak komen, letak output kat situ pun boleh. Sebab dalam pseudocode ni, dia tak ada istilah betul ataupun salah. Dia istilah je either your pseudocode logic or not. Betul atau salah dia, orang kata kita tengok dekat dia punya tabbing lah. Lagi perasan, lepas saya start, ni saya ada tab. Sebab nanti kalau ada if else ke dalam ni, saya kena letak lagi tab ke dalam. So dia punya ni berdasarkan tab dia lah. Dia sangat tab sensitive. Indentation. Okay. So based on this, kalau kita tengok sama je. Saya punya declaration part, this one. Daripada analysis tadi sampai saya punya ni sama. Saya buat juga declaration ya. Bezanya dia tak ada semicolon. Itu je beza dia. Okay. Kalau nak compare dengan the programming part. Okay. And then this one, kenapa saya tak letakkan get? Sebab bila kita pakai parallelogram ni, dia memang sama ada to show that it is input or it is an output. So it depend on our comment. So dalam case ni, comment ni saya kata input. So maksudnya all these three variables adalah input. Okay. So yang A ni adalah continue lah. Maksudnya katakanlah macam case saya ni tak muat kan. Kalau saya buat macam ke bawah dia jadi panjang kan. So saya nak continue ke sebelah. So saya labelkanlah A. Katakan yang A ni dah sambung ke bawah sebelum M ni ada lagi kan. Katakan panjang ni tak muat. Jangan label A. Label B pula. So kawan dia jumpa ke atas B. So it continuous. Dia bersambung. Okay. So simple je. Untuk apa ni namanya? Untuk start dengan N kita pakai over ataupun ellipse. Okay. And then kita proses. Okay. Untuk proses yang calculation and declaration kita akan pakai rectangle. Okay. And then untuk input and output kita pakai paragraph. Untuk continue kita pakai circle, small circle. Cuma untuk siapa namanya, untuk selection, untuk selection control structure dengan repetition nanti kita akan based on the notes, kita akan tengok kita pakai diamond walaupun dia proses, okay, tapi dia bukannya proses declaration ataupun proses calculation, dia adalah proses memilih, selection, okay, sama ada dia buat selection ataupun
repetition, sebab tu kadang-kadang ada orang panggil both decision. Dia kena buat keputusan. Nak ulang, tak ulang. Nak sambung, tak sambung. Nak skip, tak skip. Macam itulah. Okay. So, dia akan pakai diamond. So, diamond ni juga adalah proses. Tapi dia khas untuk selection of repetition. Okay. So, kita tengok on Monday. Masuk chapter. Okay. So, based on tadi, daripada soalan, okay, bila kita buat PDLC, the first one analysis. The second one, design. So, masa kita design lah pakai pseudocode ataupun flowchart. Then, only after that, we create our coding implementation. So, kita codekan atas source file lah. Yang biasanya berakhir dengan drop. Okay. And then, kita buat testing. Usually, masa kita buat testing, kita cari 3 benda lah. Sama ada syntax error, logic error ataupun runtime. And then, last but not least, baru kita buat. Okay. Tadi buatnya ni setengah jam buat. Okay, untuk you all saya tunjuk je. Jadi 10 minit. Okay. Okay, so the next one, saya tunjukkan. So, kalau kita tengok soalan dia, okay, soalan both. Bagaimana straightforward lah. Cuma saya nak mapkan dengan apa yang kita buat tadi. So, saya tunjukkan based on the flowchart. Based on the pseudocode atau flowchart. Pseudocode, katakan. Nah. So, where is my pseudocode? Kenapa dia ke sana? Based on the flowchart lah. Yeah, hopefully you can see my flowchart. If not, I will zoom a little bit. Zoom a little bit. Membantu tak? Okay. Dia terhalang. Nampak Kalau perasan kan saya kata saya punya analysis table, saya punya pseudocode dengan saya punya flowchart sama je daripada awal. Kenapa? Sebab saya boleh copy paste daripada awal. Okay, maksudnya saya just ambil daripada saya punya pseudocode ni. Okay, I take everything and then saya boleh pastekan dekat. Cuma yang ni kalau you tengok saya ada penambahan lah. Sebab tadi ada kawan you yang tanya. Macam mana kalau dia nak buat kod tu masuk nombor 1 atau nombor 2, lepas tu dia pilih sendiri. Kita buang balik. Okay. So, ini dia sepatutnya. So untuk input, so untuk input yang ini, student name kita pakai cin.getline lah. Ingat kan? Bila child kotak dia special. Dia pakai cin.getline. So sama juga dengan student. So ini kita nak dapatkan student. Program. So kita gunakan juga sebab kita declare dia sebagai string, sebagai child kotak. So kita akan pakai and kan hilang. -1 ya. So kita nak cepat. Okay. And then baru kita dapatkan student out. So based on this, barulah kita ada satu je proses. Kalau kita tengok ni kan, lengkap lah. Sudah our name dengan. Ini saya terbalikkan lah. Macam tadi. Ini saya tak terbalikkan. So saya terbalikkan kat sini, kita terbalikkan dalam gambar je lah. Okay. Kita pilih lah. Home. So ada ni, so kita continue. So proses kita simple je, just darab macam one simple multiplicate. Ya. Tak ada lah. Sama. Okay. Then kita ada student name, program, student hour, and then finally dia. Cuma sebabkan kita nak display grade, jangan lupa letakkan yang ni, set, show point, apa semua ni. Selepas declaration. So that supaya semua akan show point untuk kita punya double value bila kita gunakan up. Okay. So by right, simple je. It's not very straightforward. So kita tengok tadi pun kawan tunjuk, dia pun boleh buat. Okay. So kita compile. Okay. Save as the back. So jangan lupa include using namespace atas. Kalau tidak nanti tak boleh run ni tak. Saya akan beritahu ada. Nampak pula error saya. Tu dia.
Ini ada error kita. So bila kita test yang ni, masuklah. So student name, branch. Oh, yang ni tadi ada ni. Kita boleh delete lah. Try compile ni. Kita nanti buka lagi yang baru. Kita layan dia. Jadi sekarang kita masukkan. Oh, kenapa tak sama? Program. Oh, sebab saya tambah kod. Itu dah. Kenapa dia tak sama? Ni. Baik. Okay. Program. Output. So yang ni masalah dia tak boleh select lah. Dia kena start. So you boleh start program apa jugalah sebenarnya kan. Diploma. Gitu kan. Boleh juga. Okay. Cuma tadi dia bagi contoh lah. And then later nanti bila you dah belajar if else, nanti you kena masukkan kod lah. 1, 2, 3, 4. Kita pilih sini. Okay. So darab dengan 12. Okay. Kita enter. Apa kita akan keluar. Okay. Now try. Cuba fikirkan yang tadi yang saya dah cakap dengan your friend tadi. Kenapa dia punya tu salah? Macam mana cara nak buat dia? Okay. That's the question. Buat set. Kan? Total amount of flight. Bonam. Okay. So when we look at this question, kita kena ingat ni. Okay. Boleh try buat. So katakan dia bagi dia masukkan 1, 2, 3 lah untuk soalan bawah. Cuma soalan bawah tu lain sikit lah. Bahagi senang sikit. Yang bawah tu berkaitan dengan sapura. So untuk soalan, janganlah pakai 1, 2, 3 or fokus nanti kan. Katakan kita masukkan 7, 8, 9. Saya pun tak tahu jawapan dia apa. Okay. So 7, 8, 9. Okay. Benda pertama yang kita nak buat adalah kita nak bahagi. Okay. Nak bahagi 60. Okay. Tapi kita nak tahu berapa saat tinggal. Maksudnya kita bahagi 60. Okay. Kita tahu ada baki saat dia. So 7, 8, 9 ni bahagi 60 berapa saat tinggal. Saya tekanlah kalkulator ni. Itu tu function mencari baki. Saya juga tak tahu nak tekan yang mana kan. Canggih-canggih ni pun tak tahu kan. Okay, so no problem. So, kita pakai je standard. Standard maksudnya 7, 8, 9 bahagi 60. Nampak? Dia ada 15 baki tu kan. 0.15 tu kan. So maksudnya 0.15 darab. Salah. Okey. 0.15 darab 60. Baru betul. Kenapa dia dapat? Maksudnya 7, 8, 9 ni dia ada baki 9 saat. 9 saat ni yang kita nak declare. Saat ni. Untuk bahasa orang putih tu kena ingat ni kan. Okay, so the next one, baru kita nak bahagikan 7, 8, 9. Kita nak bahagikan dengan 60 untuk mendapatkan apa tadi? 7, 8, 9 bagi untuk dapatkan 13. Sikit sangatlah pula. Okay, tak puas, tak puas. So, kita tukar soalan kita nombor lah. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Itu dia masuk 6, 7. Okay. So, sama macam tadi, 6, 7, 8 saat ni. Ini total. Ini total saat lah. 15 saat. Okay. So, dalam 6, 7, 8 saat ni, dia mesti ada baki saat. Kalau kita tengok logik lah. Okay. So, 6, 7, 8. 6, 7, 8 bahagi 60. Kita dapat ni. Darab 60. Maksudnya, dia ada baki 9.
Ini yang kita nak display. Masa penerbangan adalah berapa jam, berapa minit, 9. So kita dah tahu. Okay. So 6, 7, 8 ni juga kita nak tahu dia ada berapa minit. 7, 8, 9. So this one tadi masa kita bahagi 60, kita mencari baki dia. 9 saat ni sebenarnya adalah baki. Mencari baki. And then lagi sekali kita bahagi 60. But this time kita dapat 113. Yang 113 ni sebenarnya adalah so ini adalah jawapan. Nampak tak? Jawab. Okay. Kemudian daripada 113 minit ni, okay, so kita tahu kalau kita bahagi 60, kita dapat something. Maksudnya 113 ni pula, okay, we want to divide with, apa orang kata? Saya record. Okay, where is it? Okay, 100 ni, okay. So kita nak divide lagi dengan 60. Sebab kita pun tahu minit ke jam pun 60 juga, bagi 60. Okay. So bila kita divide dengan 60, kita expect kita dapat jawapan apa? Okay, kita tahu 6, 6 ni kita dapat 53. So 53 minit. Ini adalah baki. Nampak tak? Ini kita baki. Dengan ini adalah operasi mencari. Kita nak buat satu apa namanya? Pin. Kita nak buat macam ni lah. Maksudnya, bila you bahagi, satu kita nak bahagi dapat jawapan dia, satu kita nak bahagi dapat baki. Ini saya ambil yang bawah. Atas ni kesusahan. Okay. So 60, okay. Bahagi salah. 113 bahagi 60. So yang ini maksudnya 0, 0, 0, 1. So 1, 60. Okay. So tolak. So dapat 5, 3. Nampak tak? 5, 3 tu adalah baki. Still lagi dibahagi. The next one baru kita nak dapatkan dia punya jawapan. Maksudnya 113 bahagi juga 60. But this time kita nak dapatkan 1. Yang sebenarnya adalah dia punya. So this is the apa? Ini yang kita nak. Ya? So inilah dia sebenarnya yang dia nak kita cari. Okay? So sebenarnya simple je. Once you understand, it will be very. So anything, dia punya sama macam ni. Okay? Cuma bila operasi mencari baki. Okay? Mencari baki. Sebab tu saya labelkan baki. Saat baki 53 minit pun baki. Mencari baki, simbol dia jadi modulus. Jadi persen. Modulus dalam C++ kita pakai. Maksudnya 6, 7, 8, 9 gunakan simbol persen, dia sebenarnya bahagi tapi mencari baki. Kalau dia buat bahagi biasa, integer biasa bahagi integer biasa, maksudnya sampai bila-bila pun dia integer, dia dapat jawapan dalam. Okay. So macam mana kita nak selesaikan yang ini? Simple. Selesai. Tu. Soalan. Okay lah. So kalau kita tengok yang ni, sebenarnya semua ni tak perlu lah. Rumah ni pun tak perlu. Sebenarnya tak perlu pun. So sama juga macam tadi. Buang dulu sebenarnya. Takkan yang permulaan. Sebenarnya apa pun nak buat. Okay. So based on kita punya soalan tadi, masa perkembangan, kita tahu, kita tak tahu pun, saya tak baca pun soalan ni. European, reported in second. So maksudnya kita tahu, the first one, dia report dalam second. So second dia tak ada half second, quarter second. After second is the state. Okay. So it will be INT total second. Total flight. Total flight. Okay. Total. Okay. So based on the total flight, so apa yang kita nak buat? Kita nak mencari, the first thing kita nak mencari dia punya saat.
Okay. Dan kita nak mencari minit. Dan last one kita nak mencari INT jam. So kita nak cari berapa jam, berapa minit, berapa. Okay. So based on this information, dapat lengkap lah. Okay. Cuma in the end nanti saya nak buat maksudnya bersamaan dengan berapa jam, berapa minit, berapa saat tu, bersamaan berapa saat. Okay. So kalau boleh, bila kita manipulate macam ni, redundant manipulate kan. Okay. Declare satu variable yang saya panggil sebagai sementara. Temporary value lah. Maksudnya value ni sebenarnya tak ada guna pun. Kita guna dia macam untuk simpan data sekejap, nak tukar-tukar balik. Idea dia adalah saya tak nak kacau total flight tu. Itu idea dia. Okay. So maksudnya dekat sini, bila kita masukkan, kita type sini, out. Okay. Total flight. Total lah. Flight duration in second. Berapa? Kan? So kita buat dari sini. Itulah total flight. Bila tu dah cukup banyak. Kan kita buat duration je. Buat habis kita. So based on this total flight, saya tak nak dia diusik. Tak nak kita usik this value lah. Okay. So bila kita tak nak usik, kenapa saya dah jawab? Ini saya bagi jawab dulu kan. So jawab dulu. Jawab dulu. Itu dulu dia. So, kenapa saya pakai back arrow ni sebab saya nak pause. Dekat apa namanya Google ni saya tak jumpa bahasa pause. Pause zoom. Okay. So kita nak mencari value sementara. Bukan. Mula-mula kita startkan value sementara. So kita manipulate this one. Value sementara untuk dapatkan baki. So kita tak nak kacau original. So based on this one. Okay. So sekarang instead of kita nak kira daripada 6,789 saat. Kita nak tahu juga 6,789 saat ni. Lepas tolak 9 saat. Maksudnya 6,780 ni ada berapa saat? Kan? So instead of kita buat 6,789 tolak 9 baru bahagi 60. Kalau nombor integer kita kena tahu dalam kepala juga. Okay. Nombor round number. Round number divide by round number, jawapan dia sentiasa round. Maksudnya kita tahu juga dalam kepala kita by now. Okay, by teori kita tahu kalau 6,789 okay, kita bahagikan dengan 60, kita akan dapat jawapan 100. Itu jawapan kat atas. Okay. So apa kita buat kat sini? Kita gunakan value sementara. Itu guna dia, nampak? Banyak kegunaan. So sementara ni can be anything lah. Kalau okay, you biasa type temporary lah, temp lah. Okay. So yang value sementara ni kita divide dengan 60. And then kita update the value. Maksudnya value sementara sekarang bukan lagi 6,789 tetapi dah menjadi 117. Ya. Sekarang value baru. Okay. So based on this one, kita continue lagi untuk mendapatkan berapa minit sebenarnya. Maksudnya kita dah tahu jumlah minit dia 113 minit. So 113 minit ni ada berapa minit? Ada berapa minit yang tak cukup untuk dijadikan jam. So untuk tahu yang itu, kita ulang lagi step-nya. So dia repetitive step. So dia akan jadi sementara. So this one, so dia akan jadi lainnya. So maksudnya sekarang 113 okay, modulus dengan 60. Tapi sebenarnya 60 minit lah, bukan lagi 60. So sama dengan baki dia di kita. Desa. So this is the baki. Ini baki dia. Oh patut lagi jauh tadi kan. So korang tadi nampak macam saya salah. Jadi is the remainder. Okay. So ini yang kita simpan di dalam. Ini kita simpan di dalam. Okay. Ini kita simpan di dalam.
dalam. Okay. So bila kita dah tahu minit, so 113 minit, kita dah tahu balance minit. So dalam 113 minit ni ada berapa jam? So yang kita tahu 113 minit sama dengan beberapa jam 53 minit. So beberapa jam tu berapa jam? So kita nak tahu dia punya jam. Okay. Apa kita boleh buat? Kita boleh buat sama dengan sementara. Sekarang kita bahagikan dengan kita dapatkan answer dia. Sementara bahagi dengan 60 kita mana ni? Dia orang akan tanya, kalau nak buat hari je. Itu orang terbang satu hari. Okay. Boleh. Kalau nak buat. Cuma you kena continue. Kita boleh. Okay. Dia nak buat hari, tak boleh lah bagi 60. The next one kena bahagi. So kita dah dapat saat, minit, jam. Nampak? So sementara kita tak perlu ambil tahu dah. Dah settle dah masalah dia. Ambil yang kita. So output dia. Okay. So kita kata siap. Itu soalannya. Ada negeri ke apa ke Kota Kinabalu. Like. Like. Kota Kinabalu. Kinabalu. Tu Kuala Lumpur. Ini tak perlu letak lah. Tak apa kan. Jadi tu. Kenapa kita buat sementara tu? Asalnya satu untuk memudahkan communication, satu dimanfaatkan. So kita boleh tulis balik macam awal-awal. Okay. Total flight kita keluarkan. Flight. Second. Okay. Equivalent to okay. Equivalent to ni kita nak apply ni berapa jam? Jam. Okay. Mari kita masukkan hours. Jam. Ni kita applykan berapa? And then what else? Hours, okay. Second lah kan? Okay. Okay. Nampak macam panjang. Tapi boleh keluar tu pendek lah. Okay. Ni, kita dah ada this one. 5.5. So maksudnya kita try nombor yang kita try 678. Try nombor. 679 kan? Nampak? 1 hour 50 minute and 9 second. 9 second kita terapat je. Itu idea. Kita nak ada yang original. Okay. So second ni akan dia. Equivalent tu. Ini kita boleh letak sikit. Okay. Sekarang cantik lah. So bila kita compile je, kita boleh test flight duration. So, kita masukkan kata 1, 2, 3, 4 dulu.
berapa jam? 3 jam, 25 minit, 45. Dapat tak? So, tahu betul ke tak tadi calculator ni saya perasan dia ada detail. So maybe dia termasuk dengan second. Betul tak? Tak ada. Okay. So tapi kita boleh tahulah kan betul ke tidak kan. Cara mudah dia contoh je. Darab je lah. Okay. Darabkan terbalik. Sebab tu kita tak nak kata 1 ke 3, 4, 5 tu. Okay. So kalau dia nak semak boleh je. So 3 darab 60. Okay. Darab 60, darab 60 2 kali kan. Daripada jam ke minit ke saat. So darab 2 kali. Tambahkan dengan 25 darab 60. Oh salah. Dia kena ada bracket tu takkan dalam saintifik. This one 3 darab dengan sejam darab 60 minit. Dan darab kali minit ke saat. So dia darab 2 kali lah. Dan tambahkan dengan 25 minit. Okay. 25 minit darab 60. Dan tambahkan terus dengan dapat 1, 2, 3, 4. So you can check the other way around lah. Lagi mudah. Daripada bahagi kan. Darab lagi. Ini jangan lupa darab 2 kali untuk nampak penyelesaian ni? Ada soalan tak? Untuk this one. Very simple sebenarnya. Yang bawah tu pun konsep dia sama. Cuma dia konsep dia star puluh ratus ribu. So please try that one tu ya. So sementara cuba buat yang ni, fahamkan yang ni. Siapa yang dah siap, yang dah okey kan. Boleh try the last one lah. So, the last one. Saya kata soalan berapa juga lah. Saya tak buat sama dengan grup lagi satu. Idea dia supaya banyak yang saya tolong. Okay. Meeting. Tuk pagi tak buat. Saya tak tahu. Oh baru kita tahu. Okay. So please try. Fine. So the last question. You all try soalan 8. Soalan 8. Okay. So try soalan 8. Sir, saya nak tanya dulu boleh? Boleh silakan. Okey. Berdasarkan jawapan saya tadi tu, sebenarnya saya tak buat pun sebelum ni sebab saya tak faham langsung untuk soalan 6 ni. Sebab saya tak faham nak letak apa-apa. Lepas tu bila saya dah tengok, saya macam okey boleh lakut tapi saya nak tanya, kenapa kita kena letak yang integer sementara? Kalau tak letak apa akan jadi? Ada efek tak jawapan kita? Kalau tak letak, jawapan kita tak ada efek. Kalau kita tak letak, tak jadi apa-apa. Cuma dia jadi tak cantik untuk output lah. Maksudnya total flight ni kan. Saya letak kat sini. Okay. Saya letak kat sini. Apa orang kata? Total flight tu letak kat sini. Dan you letakkan kat sini. Tak ada masalah. You boleh override dia balik. Tak ada masalah. Okay. Ini tak nak declare kan? So, tak ada masalah. So kita boleh buang this one. Kita try tengok So by right ni kita dah buang lah. So bila kita compile, macam tak ada error. Sebab kita dah buang semua kan. Error kosong. Okay, cantik. So bila kita run, cuma bila ke output nanti. You akan nampak total flight you ada value. Value total flight you kalau tak silap saya adalah 113. So kenapa ada value? Sebab you manipulate you punya total flight. Maksudnya kita tak boleh nak simpan kita punya original value. Kita takkan dapat jadi kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Dia hanya tinggal balance je. 205. 205 ni sebenarnya merujuk kepada 205 minit. Sebab kita boleh tahu daripada sini 60 darab 3, 180, campur 25 dapat 20. Nampak tak? Sebenarnya ini kita tak boleh buat despite. Kalau you rasa despite tak perlu, you boleh buang this one. You boleh gantikan terus macam ni. Boleh terus letak this one. Katakan macam tak nak. Kalau you buat, dia bunyi akan jadi macam ni je lah. Pada saya macam, bila kita dah masukkan untuk input, why not kita gunakan semua sekali? So untuk membolehkan kita guna semua sekali, kita tak boleh
Yang itu yang menyebabkan kita tak boleh manipulate directly on total. So sementara ni memang just macam orang kata kertas conteng gitulah. Untuk kita conteng-conteng yang in the end sebenarnya kita tak. Kalau buku biasanya dia pakai batu orang putih lah, dia pakai temporary. Hopefully menjawab soalan. Okey, faham. Lepas tu kan saya lagi satu. Contoh kan kat soalan ni kan dia tak bagi tahu pun saat tu berapa minit semua tu kita boleh declare sendiri kan nak berapa dia punya saat. Itu yang kita jadikan input tu. Nampak tak? So, tak, tu yang kita maksudnya kita masuk je apa-apa nombor kita nak. Katakan kalau dia masukkan nombor yang sangat panjang pun boleh. Tapi sebabkan soalan ni dia tak suruh cari sampai hari apa semua kan. So dia akan masuk saat lah. Tapi kalau yang nak masukkan 1 sampai 9 pun by right boleh. Hopefully. Selagi integer boleh terima, selagi tu boleh. Cuma nanti kita nampak macam kelakar lah. Dia cerita berapa ratus jam. Jadi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Tapi dia bagi sampai 2, 3, 34,000. Betul tu. 34,000 ni. You boleh bahagi lagi dengan 24. Kalau you nak cari berapa hari apa semua. Boleh je buat. Maksudnya based on this one, katakan kalau you nak continue. So daripada jam, kita nak cari berapa hari lah. Kan? Dan ni, so INT. So kita boleh continue je kat bawah ni. Cuma sebab soalan ni, dia nak limitkan soalan dan nak limitkan logik. So dia tak adalah letak hari. Tapi for the sake of learning, boleh je kita tambahkan. So after we get the hour, right. So ketiga je dia reset. Okay. Open. Okay. Kita sambung ya. Mungkin dia sambung tak? Kita sambung. Okay, nampak So kalau kita nak buat hari, kita declare je hari kat situ. Tapi proses dia repetitif, tapi dia akan jadi macam ni. Kalau buat hari, sebab tu saya tak suka buat macam ni, dapatkan dia punya. Okay. So dia reset lagi. Are you with me? Can you hear me? Saya dapat message. Yes. Boleh. Saya try ya je lah ni. Tak ada. Okay. Okay. So this one. Yang ni. So apa kita buat? Kita just tambahkan je. Kita dah dapat jam kan? Okay. So kalau jam ni. Yang ni yang buat jadi tak cantik ni. So kalau boleh. Yang ini. Kalau kita nak buat cari jam.
kita buat sama macam tadi supaya proses tu repetitif. Apa maksud repetitif? Maksudnya saat samanya sementara modulus. Dan sementara bahagi sementara. Okay. Ini pattern dia yang you all kena start nampak. Cuba start cari pattern. Okay. Maksudnya bila saat, jangan terus buat jawapan. Maksudnya bawah ni kita cari jam. Cari jam. Cari total jam dulu. Memang kita akan dapat total jam. Okay. So ini adalah dia punya jawapan. Kenapa saya tak boleh klik sini pula? Jadi saya punya dot hilang. Macam saya nak edit? Saya punya cursor tu hilang. Saya letak ke sini. Nampak tak cursor tu? Nampak? Okay. Something wrong with my desk. Apa? Saya save dulu. Satu. Satu. Soalan. Okay. Tu dia. Hilang. Okay. So yang ini maksudnya saya simpan ke sementara. Maksudnya sementara saya menyimpan semua jumlah jam. Cuma beza dia saya simpan dulu dekat sementara. Nampak? So apa maksud saya proses ni repetitif? Nampak? Ada macam berkembang. Cari saat dengan menggunakan modulus and then bahagi. Cari minit dengan menggunakan modulus and then bahagi. So maksudnya untuk mencari hari, okay? Untuk mencari jam dan hari kita boleh buat benda yang sama. Ini nak mencari jam. Jadi kita buat ini yang sama, jam. Apa tak? Jam bagi sementara, maksudnya kat sini satu, dua, tiga. So kat sini satu lah sebenarnya. Lepas kita buat yang ini, sebenarnya kita buat bahagi. Kita buat modulus, kita dapat 1 jam. So the next one, kita buat 1 jam. Untuk soalan yang inilah, untuk soalan bila kita masukkan 6, 7, 8. So maksudnya 1 jam bahagi dengan 60. So maksudnya dapat ni dapat kosong. Sekejap. 1 jam bahagi modulus dengan 60. Baki dia 1. So dapat 1. So yang ni bila kita bahagi 60, kita dapat 1. So ini adalah jawapan. So tapi jawapan ni kita simpan dekat sementara. So yang ini baki ni 1 jam kita simpan dekat jam. Dia repetitif. Dia berulang. Jam ni saya buat besar. So the last one. So maksudnya yang ini kita mencari dia punya bahagi, cari kosong bahagi ni. So dia adalah 1 bahagi 60. So jawapan dia adalah kosong. Ini adalah kosong. Okay. Macam. Ini sebenarnya dah dapat hari ni. Kosong hari. So yang ini kita dah tahu dia kosong hari. Kita boleh tukar. Ini jadi. Sebenarnya kalau nak lagi cantik, jangan override kat sini. Untuk membuktikan dia repetitif tu, pada saya lah. Jangan override kat sini. So maksudnya, bila you nak buat untuk hari pula, you ambil lagi sekali. Nampak tak? Dia repetitif tapi sebenarnya boleh skip. Kalau you skip, dia tak nampak macam repetitif lah. So kat sini hari. Dan maksudnya kat sini kosong modulus dengan 60. So maksudnya kosong. Kosong. So yang ini sebenarnya kita simpan dekat hari. Dan simpan dekat sementara. Tak ada apa-apa lah. Kosong bahagi 60. Yang ini saya pun dah tak tahu. 20. Patut macam 24. 24. Kita dapatkan. So yang berubah hanyalah value dia. 24. Sebab 1 jam hanya ada 24 jam. Satu hari hanya ada 24 jam. Sebenarnya ini kita bahagi dengan 24. Okay. So by knowing this, so yang ini sama kosong ni habis lah. Itu maksud saya dari repetitif. Apa saat sementara, minit sementara, jam sementara, hari. Hari sementara. Okay. So kita boleh try. One. Okay, ini kita try. So this one, kita try run. Masukkan. Kalau 1, 6, 7, 8 maksudnya kosong hari lah.
Okey. Tapi kenapa? Oh, kita tak tambah ke output. Sorry. Okay. So, kat sini kita tak tambah So, kita keluarkan balik macam original lah. Ini saya komen tadi dengan delete. Nama dia. Second. Oh, okay. Jam ini. Okay. So kat sini kita nak tambahkan hari lah ke depan. Okay. This one, tambahkan hari. Okay. Right. So by doing this, apa yang Jaya kita buat? Jaya tunjukkan hari je lah. Okay. So maksudnya kalau kita masuk 1, 2, 6, 7, 8, 9 tak ada hari lah. 6, 7, 8, 9. Kosong hari, 1 jam 53 minit. Masih lagi betul. Okay. Section ni, betul space. Kemudian kita try run again. Ini kita masukkan, katakan 1, 2, 3, 4, 5. So, masih lagi kosong hari. Tapi 34. Patutnya dah jadi 1 hari. Maksudnya ada silap kat sini. So, based on the jam, okay, bahagi 60. So, sepatutnya kat sini bahagi 60 lagi. Tidak. Kita nak bagus. So, sementara kat sini dalam jam. Okay. So, jam. Kat sini silap kita. Kat sini patutnya dah 24. Betul tak? Minit ke saat ke jam. Jam 24. Sampai logik ni dah salah. Kita kan? Nak mana tau? Kenapa dia keluar 34? So 34 tu untuk jam. So jam kita lagi salah. So jam kita betul 34 saya rasa. Tapi sepatutnya dia jadi 10 jam satu hari. Kita nak buat macam tu kan. So how are we going to show that? Kenapa dia tak jadi? Kenapa jam kita masih lagi 34? Modulus 24. It should be modulus dengan 60. Okay, kita kena tengok yang atas ni. 60. Bahagi 60. Dia dapat berapa? 60. Dapat 1. 1 dapat 34. Okay. Nanti yang bawah ni tak jadi. Jam modulus 34. 24 lah. Betul. Jam modulus 34. Kenapa dia stop? Dia stop. Kenapa dia stop kira? Ini bagi? Ini idea. 1, 2, 3, 4. Tak apalah. Memang wujud ni. Ini tak apa, kita try dulu. 34 jam. Dapat tak balik? Apa nama dia? Dia calculator. Dia nak membuktikan yang susah. Okay. This one. Okay. Yes. 34 jam. Darab 60. Darab 6. Oops. Tambahkan dengan 17 darab. Tambahkan lagi dengan salah pula. Ada salah. Kenapa dia tak sama? Oh, saya buat 35. Sebut 34.
Kan 35. Okey. 34 darab 60 darab 60 tambah what? 17. Okey. 17 darab dengan 10 dan tambahkan dengan 1, 2, 3, 4. So maksudnya kita fumble dekat jam ni kenapa tak keluar? Ini kita nak tahu. So bila kita buat this one, sementara maksudnya masih lagi dapat 1, 2, 3 lah. Okay. So kita buat yang besar punya. Jadi 36. Okay. So salah cepat. Sini kita dapat 36. Okay. Cantik. Ini 36. Maksudnya kalkulator kita. Kalkulator kita. Betul tutup. 1, 2, 3, 4, 6. Bahagi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi dulu. Okay. So, dapat 2,000. 2057. So 2057. So bahagi lagi. Kita dapat dia punya minit. Which is 17. So tolak 17. 2040. Okay. So 2040. 2040 bahagi 60. Itulah kita dapat 34. So dia punya. Okay. So 34 modulus 24. 34 modulus 24 maksudnya nak 1. 1, 24 baki dia 10. Tapi kenapa tak dapat jam dia 10? Itu yang jadi soalan tu. Okay. Jam dia. Oh no, jam kita dapat. Sementara kita dapat 34. So 34 modulus 24. So kenapa tak dapat? Saya compile boleh. Tak jadi. Jadi pula. Nampak tak? Tadi saya tak compile kot. Okey. Apa nak kira ni? Okey. Nampak? You boleh sambung sampai dia jadi jam, hour apa semua lah. Kalau you nak buat assume bulan apa semua 28 hari pun boleh. Okay. Tapi nampak tak pattern dia? Dia bila you divide, you play around dengan value sementara juga. Once you assign, you play around with that value. Dapat 34, jam dapat 10. Sementara dapat 1. Okay. Dapat Untuk soalan yang soalan tu menang. Untuk soalan yang lain-lain juga buat sendiri lah. Direct senang. So anything, just bagi tahu saya. Kita try tengok next class lah. If you have any question. Ya dah. Okay. Any question for today? Soalan hari ni? Sir, saya ada tanya soalan. Tadi. Soalan nombor 7 tu dia punya pattern sama dengan soalan nombor 6 ke? Lebih kurang. Cuma dia punya pembahagian, dia punya modulus tu dia divide by 10. Modulus pun by 10. Okay. So untuk soalan nombor ni, untuk soalan nombor 7 tu nombor 7 dia bagilah dia punya pembayang. Konsep dia sama. Okay. So maksudnya you ada satu nombor. Nombor dalam bentuk ribu. Okay. So apa kita buat? Okay. So sama juga macam tadi, kita letakkan ribu tu dalam so kita play around dengan value. Okay. So the first one, kita nak mencari value. Bila kita bahagi, sebenarnya kita mendapat value besar. Jadi belakang the ones. Okay. So star dia sama dengan
sementara modulus dengan okey. So maksudnya bila kita buat macam ni, katakan nombor ribu yang kita masukkan tu, nombor dia adalah macam dibagilah 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4 dia moduluskan dengan 10 mencari baki. This one dia dapat 4. Betul tak? Okay. And then the next one you repeat. Repeat lagi. So sementara sama dengan sementara bahagi dengan 10 pula. Okay. Bahagi dengan 10. So this one what happen? Kalau kita tengok terjadi kat sini. Betul lah. Terjadi dekat sini. So bila kat sini maksudnya value sementara kita daripada 1, 2, 3, 4 bahagi dengan 10 sebab dia nombor genap. Nombor bulat bahagi dengan nombor bulat jawapannya sampai bila-bila ke nombor bulat kita tinggal 1. Nampak tak? Dia simple. Bila kita buat macam ni dia jadi bila kita. So what we can do next is just copy. Okay. Dan kita pastekan. Nampak tak? So sementara kita now is 1, 2, 3. Kita moduluskan dengan 10, kita sebenarnya mencari nilai 10 dia pula. Nampak tak? So kita dapat value 3 dekat sini. So the next one sementara kita potong 1, 2, 3 bahagi dengan 10, potong yang belakang ni, so dia tinggal 12. Okay. So we repeat the same step. So kita akan jadi 1. Nampak So yang ini maksudnya dia buat 12 modulus dengan 10 dalam 1 dalam 10 12 dalam 10 bagi dia 2. Dan kalau you tak nak fikir you just copy the same untuk buat kan kalau tidak you boleh tukar kat sini jadi macam awal kita buat tadi. Okay tak tak idea very straightforward. Sebenarnya kalau you faham konsep modulus bahagi jadi dan memang itulah niat dia. Okay. And then hopefully I answer your question. Ada lagi soalan? Lagi soalan? Ini tadi? Okay. So kalau tak ada please complete lah the rest. Okay. So basically kita habislah chapter 1. Okay. So next what we call that? Next week kita akan start chapter 1 pula. Chapter 3. Saya tak ingat kita chapter apa. The next one will be selection control structure. Saya tak ingat nombor chapter. Okay. The next one will be selection control. Tapi you all try buat yang ini. Kalau ada soalan kita start dulu dengan discussion of soalan. Dan baru kita go to selection. Selection very simple. Ada 2 je bunyi. So message tadi. Okay. So I guess that will be all for today. Thank you class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.